Okay. Alright. So Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Okay, hari ni untuk sesi seminar sesi akhir ni, okay, kita akan belajar mengenai AppMac bab 5 ataupun chapter 5, janjang ataupun progression dalam bahasa Inggeris. Okay, so okay, kita present bahan kita jap. Okay, kita tengok dulu preview nota. Tapi untuk contoh soalan tu tak apa lah nak contoh yang betul-betul lengkap. Okay, untuk link 2 pula kita kongsikan kita punya ni nota. Okay. Okay. So mari kita mulakan. Berapa kali mari kita mulakan. Okay, tak apa. Okay, jom. Okay, pasal progression ni, chapter 5. Dah ambil buku AppMac juga. Dia ada 2 jenis tau. Dia ada 2 jenis. Sebentar. Okay. Dia ada 2 jenis. Iaitu janjang aritmetik ataupun arithmetic progression, okay. Dan juga ni lah janjang geometri ataupun geometric progression. Okay, so mengenai janjang ni kan, janjang ni kita ada dah juga belajar masa form 1 kot. Form 1 yang pasal TN. Ya kan, TN dia pasal term ataupun istilah dalam bahasa Melayu. Dia ke istilah? Dia macam kedudukan lah, kedudukan sesuatu nombor tu. Okay. So dia pasal kedudukan suatu nombor tu. Alright. So untuk aritmetik ni, apa beza aritmetik dengan geometrik? Nak rujuk jap. Dia macam apa tu, kalau untuk soalan ni kan, soalan berkenaan janjang ataupun progressions ni kan, dia kena hafal dia punya formula dia. Inilah formula dia, ada TN, ada SN, dua-dua ni sama. Lebih kurang sama lah, ada TN dengan SN. Lepas tu untuk tambahan pula dekat geometrik ni dia ada S infinity. Yang ni simbol infinity. Yang maksud dia punya dia punya terma kot. Rasanya terms ataupun terma dalam bahasa Melayu. Terma kot kan? Terms untuk korang, terma. Oh, sebutan ya Allah. Banyak sangat lah apa tu ni. Boleh translate terms tu kan. Okay, so sebutan. Betul lah sebutan. Maaf. Okay, so sebutan. Thank you yang bagi tahu dekat komen, Emily. Okay, so untuk geometrik ni dia ada dah tambahan dia S, di mana S tu maksudnya sum kot, ya ke sum? Sekejap, nak tengok balik nota. Sebentar. Sekejap, tak jumpa. Oh, S pun sebutan juga. S pun sebutan tapi dia ni hasil tambah ataupun sum. S ni sum ataupun hasil tambah. S equals to sum ataupun hasil, geramnya tengok tulisan. Sabar Okay, so sum ataupun hasil tambah untuk dia punya sebutan. Hasil tambah. So yang ni bila kira pasal hasil tambah ni adalah dia punya formula dia. Dia pasal SN ni. Hasil tambah untuk sesuatu sebutan tu. Okay. So mari kita tengok untuk aritmetik ni. Okay. Dia macam mana nak bezakan? Okay, tak apa. Kita go through je, tapi yang tahu dia ada ni lah 2 jenis. Satu arithmetic
Yang pertama sekali arithmetic. Okay, arithmetic. Pertama arithmetic progressions ataupun janjang arithmetic. Lepas tu geometric progression di mana dia ada juga lah yang boleh kita cari guna formula ni. S infinity sama dengan A. A tu dia punya T1 sebutan yang pertama ataupun inilah hasil tambah sebutan yang pertama. Di mana perlu dibahagikan dengan 1 tolak R. R tu pula, maaf ya, tak prepare betul-betul sekejap. So R tu pula, alah dia tak ada nota kat sini dah. Cek dekat buku lagi satu. Ini adalah nota dia. Okay. Masya Allah. Okay, R tu pula, ya Allah. Cari tak jumpa lagi ni. Okay, R tu pula, okay, math. Okay, R tu pula, sorry, ulang banyak kali. Okay, ni betul-betul. So, R, kita nak cari R, dia bersamaan dengan ni tau. T2 ataupun terms yang second, yang kedua, bahagi dengan T1 ataupun sebutan kedua bagi dengan sebutan pertama. Sekejap lah. Nak bersing. Sekejap. Hello, Assalamualaikum. Okay. So yang dekat komen, okay sorry pasal tadi. So yang dekat komen R tu ratio ataupun nisbah kalau tak silap. Betul lah, dia kata kat sini. Okay, okay, kita baca dia punya macam mana kita nak tahu dia punya suatu jujukan tu ataupun sequence yang dia memang ada ni lah yang ada sebutan pertama, kedua, ketiga apa semua ni kan. Okay. Dia ni kita boleh tahu dia merupakan janjang geometri ataupun ni geometric progression. Okay. So kita tengok dulu yang bahasa Melayu punya. Okay. So dia merupakan ni lah jujukan di mana nisbah bagi sebutan tertentu kepada sebutan yang sebelumnya. Di mana dia adalah pemalar. Pemalar tu dikenali dengan R ni. Mana R tadi? Sekejap. So R tadi ni dia merupakan pemalar. Pemalar yang dikenali sebagai nisbah sepunya ataupun common ratio. Di mana dia common ratio ataupun nisbah sepunya tu dia macam dia adalah persamaan. Sekejap. Dia tulis dengan pekat ni. Okay. So dia yang ni dia merupakan pemalar ataupun ni constant. Pemalar ataupun constant. Okay. Maksudnya dia nilai dia tetap lah bila sebut pasal constant ataupun pemalar ni.
pemalas ataupun constant. Okay. So, warna lain pula. Pemalas ataupun constant di mana juga dinamakan sebagai nisbah sepunya. Untuk R ni lah, R tu nisbah sepunya ataupun common ratio. Mana dia sama, dia pemalas, dia constant, dia tetap. Common ratio. So kita nak cari yang tu, dia macam formula dia T2 bagi dengan T1 ataupun boleh juga T3 bagi dengan T2, T4 bagi dengan T3. Dia macam dia yang terakhir, lepas tu dibahagikan dengan yang awal dia. Dia macam apa? Dia dah bentuk nisbah ya. Kalau nisbah kan kita kalau ni, okey contoh lah. Yang ni kan, dia kan dia bahagi kan. So dia macam T2 nisbah T1. Di mana nisbah ni, okay, nisbah ni juga macam kalau kita macam mana, dia boleh dalam bentuk pecahan. Dia boleh dalam bentuk pecahan. Okay, dia boleh dalam bentuk pecahan. Macam ni. Okay. So, kita tengok balik dekat janjang aritmetik. Okay, untuk janjang aritmetik ni pula, dia suatu janjang di mana beza di antara dua sebutan berturutan. Dia adalah dia punya pemalas juga, iaitu beza sepunya, dia ada D. Kalau kat sini dia ada D. Kita warna ni warna hijau ni. Okay, yang ni dia ada D. Kalau geometrik dia ada R. Yang ni ada D. So D ni, baik. So yang D ni, nampaklah kat kamera. So yang D ni, dia tolak lah. Dia tolak yang ni. T2 tolak T1. Dia macam ni lah, aritmetik ni dia pasal pembezaan. Kalau yang geometrik ni pula dia pasal nisbah. Macam tu lah yang kita boleh concludekan dekat sini. Aritmetik ni dia pasal perbezaan, which is perbezaan tu, tak tulis. Kita tak tulis. Perbezaan tu okay, dia adalah constant ataupun pemalas. Pemalas ataupun constant. Nanti kita tengok dekat chat box. Pemalas ataupun constant. Mengelirukan tulisan saya, cik. Sebab dia macam A yang untuk pemalas ni kan, macam dia bersambung. Sekejap. Sebentar. Okay, constant. So kita padam sikit. Kita tak nak yang teruk, small je. Sebab sini je sikit. Okay lah, boleh tu. So pemalas ataupun constant. Dan juga D ni tadi dia cakap beza sepunya ataupun combine difference. That's why D ni dia jadi D sebab dia merujuk kepada common difference ataupun beza sepunya. Beza, sorry, kalau macam suara, bukan suara, adalah problem dari saya, maaf kesihatan diri lah sikit-sikit. Tapi tak demam lah. Okay. Beza sepunya ataupun common difference. So dia pasal perbezaan lah. Dia perbezaan antara sebutan yang sebelum ni dengan yang sebutan yang selepasnya, which is T2 ataupun boleh T3 ke, T4 ke, T5 ke, dengan antara ni lah sebutan yang sebelum ni. Kalau T6
dia dengan T5. Dia macam kena perbezaan dia antara satu-satu lah. Tak boleh macam 6 dengan 4, tak boleh. Tu untuk ni lah kedua-dua janjang ni, jenis janjang ni. Ya Robby, jap. Sebentar nak ni jap. Nak pergi ambil tisu. Okay, jom sambung balik. So kita boleh concludekan dekat sini, kita boleh buat kesimpulan di mana arithmetic progression ataupun janjang arithmetic, dia adanya pemalar yang disebut sebagai beza sepunya ataupun common difference, iaitu di mana dia pasal beza kan, di mana dia berkenaan macam tolak lah. Sebutan yang selepas ni tolak dengan sebutan sebelumnya. Kalau contoh dekat sini, sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama. T2 tolak T1. Okay. So ni antara formula dia. Okay, formula dia ada 3 jenis lah. 3 jenis formula dekat arithmetic ni. Dia ada, okay, kalau Tn ni apa-apa yang N ni dia punya sebutan, kedudukan sebutan. Dia macam N tu boleh jadi sebutan yang pertama, sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga, keempat dan seterusnya lah. So, dia ada A. So, yang A ni, A tu merujuk kepada sebutan pertama. Okay, A tu merujuk kepada sebutan pertama. Dia ada tulis kat sini. Okay. Itu sama dengan sebutan pertama ataupun kalau dia berkenaan dengan hasil tambah ataupun sum, dia S1 lah. Okay. So, itu dia sebutan pertama. Itu sebutan pertama, kita highlight sekejap. Dia sebutan pertama. Sebutan pertama, okay. Alright. So dia sebutan pertama tambah dengan yang N ni, apa-apa jenis sebutan, dia macam tak kisahlah kalau contohlah T7 kan, dia tetap perlukan sebutan pertama, lepas tu nanti sebutan yang ketujuh tu tolak 1. Rasanya macam tu kot. Ni pun tak berapa ingat juga ni. Nak refresh balik tengok contoh dekat buku. Betul. Dia macam ni dia dah tetap dah. Dia memang first term. Ataupun sebutan yang pertama. Sekejap kita tulis. Dia memang first term. Ni tak guna lagi kan. So kita guna. So dia pasal first. Nombor dia cantik tulis kalau tebal. Ni dia kena nipis sikit. Okay, first term ataupun ni lah sebutan yang pertama. Dia memang kalau A ni, okay, kita highlightkan segala yang A. Dia memang A tu merujuk kepada first term ataupun sebutan yang pertama. Okay. So, kita tengok ni Pak. Okay, lepas tu yang N tu dia apa-apa sebutan yang diberikan dalam soalan. Dia nak sebutan, contohlah dia nak sebutan ketujuh kan. So, dia tetap dia kena ada sebutan pertama dia. Sebutan pertama dia apa? Contoh apa?
dia negatif lah, contoh negatif 12 contoh untuk first term dia. So tambah dengan okay, N tadi kan 7 kan, 7 tolak 1 dapat 6. Okay, lepas tu yang D tadi ni, D ni kan common difference ataupun beza sepunya kan, di mana D ni memang dia punya nilai dia tetap lah. So maksudnya kat sini macam D ni kita ambil kan, yang ni kan tadi 7 kan, so kita buat macam T7 tolak dengan T6. Apa boleh je mana-mana, dia tak kisah. Tapi maybe untuk soalan ni, macam tadi kita istiharkan T7 kan, kita nak cari sebutan yang ke-7. Yang ni T7 tolak dengan T6. Dia macam lagi baik lah ikut yang kehendak soalan tu. Ditolakkan dengan sebutan yang sebelum dia lah. Okay. So untuk arithmetic dengan geometrik ni, dua-dua dia ada Tn, ada Sn. Untuk geometrik ni dia ada lagi tambahan S infinity. Okay, kita still yang ni juga. Okay, so Sn ni dia sum. Dia dia hasil tambah untuk sebutan tu. Jadi kat sini, bila kita nak cari hasil tambah untuk sebutan tu, kita kena, contohlah tadi kan 7, kita buat contohlah 7 kan tadi. Kita buat ni 7. Okay, contoh 7 kan. Yang N ni contohlah 7 kan kita buat. Tak cantik lah tulis situ. Kita tulis ni. Okay, contoh. Ni contoh N sama dengan 7. Ni contoh. So N sama dengan 7 contoh. Kita nak sebutan yang ke-7. So sebutan yang ke-7 tu tak kisahlah apa-apa sebutan yang diberikan dalam soalan ataupun kita sendiri yang nak cari. Kita kena bahagikan dengan 2. Dibahagikan dengan 2. Lepas tu dalam kurungan 2A, kita maksudnya macam kena darabkan A tu. Contoh yang tadi yang kita bagi contoh A tadi tu, kita bagi contoh ni masih lagi contoh. Contoh A tadi tu kita kita buat negatif 12. Dia tak kisah, dia punya sebutan tu, sebutan pertama boleh je dalam bentuk negatif, boleh je, dia tak kisah. Dia macam boleh je yang makin lama makin meningkat ataupun makin menurun. Tak kisah, increases or decreases, tak kisah. Boleh jadi dalam soalan. Tapi kebanyakan yang untuk arithmetic dan geometrik ni, kebanyakannya dia pasal ni lah, nombor tu makin menaik dan dia punya first term ataupun sebutan yang pertama tu dia pasal nombor dia semua positif. Jarang nak jumpa first term dia dekat soalan negatif, tapi dia tetap ada lah, boleh jadi, boleh ada. Okay, sambung. So contohnya 2, ini negatif 12 kan, so 2 kena kembangkan dengan A ni ataupun darab lah maksudnya kat sini. So dia dapat negatif 24 contoh. Lepas tu 7 tolak 1. Dia macam dia ikut balik formula tadi. Dia ikut balik formula tadi ni. Cumanya dia ada tambahan kena darabkan dengan 2 yang A ni. Dan juga kena bahagikan dengan 2 jugalah. Okay. So N tolak 1, so maksudnya kita dapat 6 lah dekat sini. Lepas tu D, kita buat tadi untuk D ni tadi, D kita buat tadi ni. Dia T7 tolak T6 contoh tadi. Okay. So macam tu lah formula dia, ataupun kalau dia macam tak nak guna yang ni, ada lagi satu pilihan. Dia ada 2 pilihan lah dekat sini, sama ada nak guna yang atas ni ke ataupun bawah ni. So yang bawah ni, yang L ni tadi, yang L ni maksudnya last term ataupun sebutan yang terakhir.
sebutan yang terakhir. Di mana sebutan yang terakhir ni betul-betul akhir lah. Macam mana nak cakap lah dia punya sebutan terakhir tu. Tak. Yang betul akhir dekat soalan kot rasanya. Sebutan terakhir tu yang betul-betul akhir dekat soalan. Dia macam dia lebih sikit dari soalan. Kalau contoh dia kasih sampai ni kan, sampai 7. Sebutan terakhir macam ni payah sikit lah nak tentukan. So lagi baik guna yang pertama daripada yang kedua. Yang kedua tu untuk yang mana yang tera lah. Tak jumpa pula contoh dia, jap. Okay, kita dah setengah jam ni ambil masa. Okay, tak apa. Tak jumpa contoh. Tak jumpa. Okay, so tak apa, tak payah buang masa kat situ. Dia macam lagi, kau boleh lah digalakkan guna yang ni lah, yang pertama ni. Dia macam dia lebih sikit daripada yang bila kita nak cari pasal sebutan yang keberapa, kedudukan sebutan tu. Ataupun position for the terms lah. For the berapa dia punya number terms tu. Okay. So yang ni dia biasanya dalam soalan lah. Dia sebutan yang terakhir yang dalam soalan. So dalam soalan nanti ada kan contoh? Ada. Okay. So kita masuk pula geometrik. Okay, geometrik ni dia punya simbol pemalar dia ada juga pemalar. Cumanya dia pasal lebih kepada ni, nisbah ataupun ratio. Okay. So untuk geometrik progression ataupun jenjang geometri, okay, dia ada juga Tn. Dia nak cari kedudukan n ni kan, kedudukan untuk sesuatu sebutan tu. So dia kena A. Okay, kita jumpa lagi A. A ni cara kita nak ingat ni dia macam ni lah. Dia macam ikut kedudukan ABC jugalah. So A dia huruf first kan. Alah silap pula highlight. Okay. Dia kedudukan yang first kan dalam alfabet ataupun huruf abjad tu kan. So A tu dia sebutan yang pertama ataupun first term. Lepas tu yang R ni pula. R ni kan dia nisbah. So nisbah, kita kan kita tulis nisbah kan biasa macam ni. Tapi dia boleh juga jadi petahan. So dia mana yang di mana yang contohlah macam soalan tu suruh dia cari sebutan yang kedua. Kena dibahagikan dengan sebutan yang sebelumnya iaitu sebutan yang pertama. Dia macam ratio ni dia kawan rapat dengan ni lah, dengan bahagi. Di mana R ni merupakan common ratio ataupun nisbah sepunya. Kalau yang tadi beza sepunya ataupun common difference. So beza dia kat situ lah. So R tadi pasal nisbah sepunya ataupun common ratio. Okay, kita guna highlight lain. Okay, so R. So adalah R. Dia macam untuk kedua-dua ni kan, untuk kedua-dua jenis janjang ni kan. Dia punya SN tu dia ada dua formula, cuma yang untuk yang ni dia macam dia tak boleh kita abaikan formula ni sebab dia ada ni, dia ada terangkan kat sini. Kalau R tu dia lebih satu, dia punya nak cari hasil tambah untuk sebutan tu kan, dia kena yang A. Okay, yang A iaitu sebutan yang pertama tadi ni dalam kurungan. Maksudnya kalau dalam kurungan ni, yang ni lah kena buat dulu kan. So yang R, ratio, nisbah, N tu ikut soalan lah. Contoh kalau dia nak cari 7, so tulislah 7 kat sini. Macam kuasa jugalah. Tolak
satu. Maksudnya kat sini bila dia kata Rn, maksudnya contohlah contoh nisbah dia 3, 7. So 3 kuasa 7 lah maksudnya kat sini. Maksudnya 3 tu didarabkan sebanyak 7 kali. Okay, kalau contoh ni kan, kalau contoh kita buat contoh So contoh lah untuk soalan contoh R adalah ke. N tu kita masih lagi, N tu 7 ni contoh. So macam 3 kuasa 7 kita dapat 2187 kan. Tolak 1, 2186. 2187. Okay. Kan R ni kan lebih 1 kan. Okay. So kita kena guna formula ni. Di mana Rn ni kena di hadapan 1. Dia tetap simbol tolak kat sini, cuma dia beza kedudukan 1 dengan Rn. So bila N ni maksudnya dia dah jadi macam kuasa. Dia jadi the power of untuk R ni. So okay, 217, okay tolak 1, 2187 tolak dengan 1, 2186. Okay, so 2186 ni pula kita darabkan dengan A ni, contohnya A tadi kita buat berapa? Negatif 12. Okay, so macam 2186 darab dengan negatif 12. So kita dapat negatif 232. Contoh. Okay, lepas tu kita bahagikan dengan 21 berapa tadi? 86 kan? 2186 sebab dia tolak 1 tadi. So kita dapat balik negatif 12. Apa yang dapat balik? Salah kira. Okay. Negatif 26. 232 ni kita bahagikan pula dengan 2 sebab kita tolak 1, 2 kan, bagi 2. Kita dapatlah dia punya hasil tambah untuk sebutan yang ke-7, di mana the sum is negative 13,116 lah, which is negative 13,116. Tu contoh lah. Contoh jawapan kita dapat untuk S7 ni, contoh kita dapat negatif 13,116. So dia macam tu lah, dia boleh jadi jawapan dia negatif. Boleh jadi jawapan dia negatif. Okay, sekejap. Kita admitkan orang sekejap. Okay. So, dua-dua mic buka kan? Dua-dua buka kan? Okay. Okay. So, itulah contoh dia. Antara contoh dia. Dia boleh jadi jawapan tu positif ataupun negatif. Okay. So, kalau lah katakan R kita buat negatif 3 contohnya. Sebab dia kata R tu bila kurang dengan 1, maksudnya 1 tu dia lagi besar kan. Okay, dia senang je untuk ini. Kita tengok sama ada nilai ratio tu ataupun nilai nisbah tu dia lebih 1 ataupun dia kurang 1, dia ikut kedudukan yang mana yang dia lebih antara R dengan 1 ni. So macam bila 1 tu lebih, maksudnya 1 tu dia kena dekat depan. Bila 1 tu kurang, dia maksudnya kena kena tolak dengan 1 lah. Maksudnya dekat sini. Dia sama je, cuma beza antara R dekat depan ke ataupun 1 dekat depan. Dia tetap simbol tolak untuk kedua-dua ni. So macam untuk SN ni dia ada pilihan, cuma dia tertakluk kepada nisbah R tu dia sama ada lebih 1 ataupun kurang 1. So yang untuk S infinity ni pula ataupun sum to infinity. Tadi dah lupa tadi. Okay, sum to infinity ataupun hasil tambah hingga ke tak hingga dia adalah
Yang A ni sebutan pertama. Sebutan pertama which is T1 lah. Sebutan pertama dia kena macam kita umpamakan S tu lagi S. Kita umpamakan yang nisbah ni dia lagi kecil lah. Sebab dia macam ikut N ni juga N. Dia ikut N ni juga N sikit. 1 tolak R. So 1 tolak R. R tu nisbah sepunyalah common ratio. Nak tengok contoh lah untuk yang hasil tambah hingga ke tak hingga N. Okay, kita tengok sekejap. Kita punya contoh. So contohnya kat sini, okay, kita buat contoh lah. Contohnya kat sini. Contohnya kat sini kita zoomkan supaya tulisan tu lagi okey. Okay, contohnya untuk sum to infinity ataupun hasil tambah hingga ke tak hingga N, di mana S ni dia macam 8 lah. 8. Sorry, tak apa cantik. Okay, sama dengan A sebutan pertama ataupun first term dibagikan dengan 1 tolak R. So contohnya kat sini, contohlah dia bagi dia punya dia punya susunan sebutan tu kan. Dia punya pola, tak sure, okay. 8, 4, 2 dengan 1. Lepas tu biasalah dalam matematik ni bila dia macam dia yang seterusnya yang ada 3 titik ni. Okay, so contoh 8, 4, 2, 1. Okay, so jadinya dia macam, okay, apa yang utamanya kat sini? Apa sebutan pertamanya kat sini? So sebutan pertamanya adalah 8. 8. Sebutan utama dia adalah 8. Okay, untuk yang ni, macam mana kita nak kira R? Sekejap. Ada tadi yang komen. Mana ya komen? Tak ada ya, tak ada. Okay, tak apa. So, bila nak cari R ni tadi, dia kena dibahagikan. Bila R ni, contohlah kita buat kita nak sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama. Boleh je? So 4 bagi dengan 8. So kita dapat macam kita guna cara potong lah. So kita dapat 1/2. Dia bila sebut pasal common ratio ataupun nisbah sepunya, dia tak kisah dekat mana-mana sebutan ni, dekat mana-mana nombor yang untuk merujuk pada apa dia punya kedudukan dalam sebutan ni kan. Dia punya nisbah antara dua ni dengan dua ni tetap sama, tetap 1/2 dia punya nisbah dia. Tadi kita highlight apa? Warna ni. So kita punya dapat 1/2. 1/2. Okay, 1/2. So sedihnya kita masukkan je untuk formula tu. Untuk formula tu kita just masukkan je. So jadinya kat sini as sum to infinity ataupun hasil tambah hingga ke hinggaan. Okay, nampak macam ikan. Okay. So 8 ni tadi dibahagikan dengan 1 tolak 1/2, di mana nanti dia bahagi dengan ni lah 0.5. So kita kira kita dapat berapa? Ini kalkulator saya. Okay, bawah ni. So 8 bahagikan dengan 0.5, kita dapatlah 16. So untuk yang ni, untuk hasil tambah hingga ke tak hinggaan ni, di mana infinity kita tak tahu sampai mana. So kita dapat untuk soalan ni, kita dapat 16. Macam tu je lah yang ni. Dia macam antara yang ni kan. Antara semua ni yang paling senang nak kira. Yang ni sum to infinity ataupun hasil tambah
hingga ke tak hingga N dengan Tn lah. Tn paling senang nak kira. Lepas tu untuk Sn ni pula untuk aritmetik dia ada dua pilihan. Kalau untuk geometrik dia tak ada pilihan sangat. Dia macam dia ikut dia punya nisbah sepunya, nisbah R tu sama ada dia lebih satu ataupun dia kurang satu. Okay. So ada apa-apa pertanyaan tak? Semuanya jelas tak? Hopefully semuanya jelas. Dia macam beza dia antara aritmetik dengan geometrik ni dia just perkenaan ni je. Sekejap. Boleh tahu ada yang nak screenshot kan? Kecil kan? Kecil kan? Sekejap. Kita besarkan lagi sikit. Besarkan lagi sikit. Kita zoomkan macam ni. Aduh. Macam menghalang okay, tak apa. Kita ada cara lagi kreatif lagi. Kita pindahkan sikit untuk yang ni kan. Kan kita buat contoh tadi kan. Ada apa-apa soalan ke semua? Faham kan? Kita pindahkan sikit, kita bawa ke sini. Okay, baru cantik bila nak snap. Okay, so yang mana yang nak snap boleh lah snap. Sekejap, saya nak bawa ke tengah. Bila bawa ke tengah kan cantik sikit kan. Sekejap, kita nak bawa ke tengah. Syok tau guna OneNote. Gunalah OneNote siapa yang ada komputer ni kan. Guna OneNote. Syok pakai. Kan cantik bila bawa ke tengah. Okay. Yang mana yang nak screenshot lah. Sila. Ni pun apa tu nota ni pun saya dapat dari ni lah. Saya kreditkan kepada ni lah. Apa nama dia? SPM Netik punya. Adalah orang dia buatkan nota ni. So kita guna je sumber apa yang ada. Kita sedekahkan juga lah pahala untuk dia sebab dia tolong buatkan bahan ni. Kan? So kita ulang balik. Kita boleh concludekan dekat sini untuk perbezaan antara janjang aritmetik ataupun arithmetic progression dan juga janjang geometri ataupun geometric progression. Kita boleh concludekan dekat sini beza dia adalah dekat dia punya pemalar dia ataupun constant ataupun nilai tetap jugalah, simbol yang tetapnya. Di mana untuk aritmetik dia menggunakan simbol dia D. Kalau untuk geometri ataupun geometric progression dia menggunakan dia lebih utamakan ni lah. Constant dia ialah R. Di mana untuk D tu dia menunjukkan beza sepunya di mana sebutan yang terkini ditolakkan dengan sebutan yang sebelumnya. Di mana D tu merupakan beza sepunya ataupun common difference. Di mana sebagai contoh T2 tolak T1, T3 tolak T2, T4 tolak T3, T5 tolak dengan T4 dan sebagainya. Dia tak boleh ditolakkan macam T6 tolak T4 tak boleh. Dia kena tolak satu-satu dia punya sebutan dia ataupun one by one by their ni lah terms. Okay, next for geometric progression ataupun janjang geometri. Okay, untuk janjang geometri ni pula dia kan lebihkan kepada R kan, di mana R tu nisbah. Kalau nisbah tu kita biasanya nampak kita biasanya tahu dia ada titik dua bertindih atas bawah ni kan. Kebiasaannya macam tu. So kebiasaannya macam tu. So dia sebenarnya untuk nisbah ni ataupun ratio dia boleh boleh juga selain yang titik bertindih atas bawah ni, dia boleh juga dalam bentuk pecahan. Di mana yang atas dia nombor yang lagi besar bahagikan dengan nombor yang lagi kecil ataupun bolehlah yang seterusnya.
Okay, so di mana kedua-dua R dengan D ni merupakan pemalak ataupun konstant ataupun yang tetap lah, yang tetap, yang seragam. So di mana R ni common ratio ataupun nisbah sepunya, di mana nisbah ni maksudnya bahagilah, dia bahagi. Untuk R ni dia kan untuk common ratio untuk sesuatu ni, sesuatu sebutan ataupun terms. So contohnya kat sini T2 bahagi dengan T1. Ni macam ni lah, sebutan yang terkini dibahagikan dengan sebutan yang sebelumnya. So macam boleh lah T5 dibahagikan dengan T4, T4 bahagi dengan T3, T3 dibahagikan dengan T2 dan seterusnya lah. So kita refresh balik. Untuk aritmetik dengan geometrik ni, kedua-duanya ada Tn dengan Sn. T tu apa? T tu dia macam dia punya jenis, dia bukan jenis, dia macam dia punya kedudukan sebutan tu lah. Kedudukan, macam kita nak tahu dia punya nilai dia berapa. Nilai tu nombor lah, nombor. So cara dia macam mana? Okay, kedua-duanya macam lebih kurang sama. Cuma yang untuk geometric progression ataupun janjang geometri, dia ada hasil tambah hingga ke tak ke apa? Sekejap. Tengok balik. Okay. Kalau bahasa Inggeris, sum to infinity ya ni kan? Sum to infinity. Kalau bahasa Melayu pula, hasil tambah hingga ke tak hinggaan. Okay. So, yang ni kita refresh balik, kita recap balik, kita ingat balik apa yang kita baru belajar. Semangat ya, cik. Okay, so untuk aritmetik ni, okay, dia macam untuk semua ni kan, untuk semua pasal progression ataupun janjang ni, tak kisah aritmetik ke, geometrik ke, dia semestinya dalam formula tu dia kena ada sistem ataupun sebutan yang utama, yang paling pertama sekali lah dalam soalan tu. So apa macam contohlah yang tadi kan, tadi yang keluar contoh sebutan pertama dia 8. So 8 lah, tak kisah nombor tu dia negatif ke positif ke, yang semestinya dia ada dekat depan paling kiri sekali, kiri hujung, yang tu merupakan sebutan yang pertama ataupun first term. Okay, lepas tu yang untuk yang ni tadi kan, Tn bersamaan dengan A itu first term ataupun sebutan pertama, di mana perlu ditambahkan dengan, okay, contoh kita pilih tadi N tu kita nak sebutan yang ketujuh. So N tolak 1, 7 tolak 1 kita dapat 6. Okay. So kita darabkan dengan D. D tu apa? Common difference ataupun beza sepunya, di mana dia sebutan yang terkini ditolakkan dengan sebutan sebelumnya. So maksudnya kalau untuk N ni T7 tolak dengan T6. So cara nak kiranya macam kita utamakan yang sebelah kanan ni dulu, lepas tu baru ditambahkan supaya kita tak careless lah. Kalau kita tambahkan dulu baru darab, saya tak sure dapat tak jawapan dia. Okay. So untuk aritmetik ni pula, untuk dia punya hasil tambah sebutan ataupun sum of terms kan, sum of the terms, sum, hasil tambah. So dia ada dua pilihan. Sama ada kita nak ikut macam kita kembangkan dia punya formula utama ni kan, Tn. Dia ada A tambah dalam kurungan N tolak 1 tutup kurungan D. Dia ada lagi, cuma didarabkan dengan 2. Okay. Dia macam bukan 2 dalam kurungan semua ni. Tak, dia kena macam digandakan dengan sebutan pertama ni. Contoh 2A. Contoh A tadi sebutannya kita buat sini negatif 12 kan. So negatif 24. Kita kena macam yang ni pun kalau dalam minda kita setkan macam utama dulu kan. So kita buat bracket. Tapi bukan dalam soalan kita buat bracket, tak. Kita macam kita dahulu kan yang ni dan juga yang ni. Kita tambah 7 bagi itu yang pertama, sebutan
hasil tambah sebutan N. Okay, ataupun kita boleh guna cara yang lagi mudah lagi, tak perlu nak didarabkan dua untuk yang A tu. Kita just kekalkan A, cuma yang ni N tolak 1D digantikan dengan L. L ni apa? L ni last term ataupun sebutan yang paling terakhir. Untuk sebutan yang paling terakhir ni, dia macam saya tak berapa sure sangat lah dia punya nak buat macam mana. Tak berapa sure sangat. Jadi saya lagi sarankan guna yang atas ni lah berbanding bawah ni. Sekejap. Tadi cari contoh tapi tak jumpa. Tak jumpa pula. Okay. So contohnya dekat sini kan. Contoh dalam soalan tu dia just bagi contoh, dia bagi hanya contohnya dekat sini yang kita ambil je contoh sini. Dia bagi hanya ada 4 nombor untuk 4 sebutan. Sebutan T1, T2, T3, T4. Dia ikut soalan tau yang L ni. L ni last term ni dia ikut soalan. Contoh kalau soalan ni dia minta sebutan yang ke-7. So maksudnya last term dekat sini adalah T7. So yang ni pun digalakkan sebab sekarang ni baru faham. So macam yang ni kan banyak kan nak tulis macam kadang-kadang kalau blank tak cukup masa kan. So lagi baik guna yang ni sebab kadang-kadang kita boleh careless dekat sini sebab dua kita darabkan pula dengan ni sebab kita macam overconfident dan juga macam dia nak apa sampai apa, contoh dari sebutan apa hingga apa dia nak. So last term dia untuk soalan ni T7. Test. Aku tengah syok present. Alah. Tak buat. Syah. Syah. Masih.
Sorry. Okay, kita present balik bahan. Maaf ya tadi. Boleh pula dia buat hal ya. Dia cemburu Okay, sambung balik. Boleh ya dia jealous. Okay. Sebentar. Sambil tu nak charge juga lah laptop ni. Sekejap. Nak ambil charger sekejap. Okay. Tadi boleh pula. Dia tukar internet. Sekejap nak charge dulu. Ya Allah adik. Nak bagi sampai ni. Malu. Terima kasih. Sekejap. Sorry ya. Banyak dugaan juga Okay. Jom kita start balik. Tak ada start balik, kita sambung je. Okay, dua-dua dah present. Alhamdulillah. Jom kita sambung balik. Okay. So, mana tadi? Lupa dah. Okay. Pasal SN ni kan. Okay. So, digalakkan guna yang kedua ni lah. Sebab kedua ni lagi senang. Just terma pertama tu, contohnya 8 kan. Ditambahkan dengan terma yang terakhir dalam soalan. Contoh dia nak minta terma pula. Astagfirullah. Sebutan. Okay. Sebutan yang pertama tambah dengan sebutan yang terakhir. Contoh soalan tu dia kasih sebutan tu dia nak sebutan yang ketujuh. Jadinya ditambahkan dengan nilai untuk sebutan ketujuh ni lah. After dan syarat kita dah cari sebutan tu dia nak apa. Tu je syarat dia. Okay. So kita dah selesai aritmetik ni. Kita tak sempat soalan tu nanti masa kelas AdMath lah. Tu pun after sesi yang utama lah AdMath. Macam sesi kelas nanti tu kita buat hukum linear dulu. Lepas tu baru yang ni. Lepas tu baru yang lagi satu. Okay. So sambung balik. Okay, aritmetik ni dia pasal perbezaan antara sebutan terkini dengan sebutan yang sebelumnya. Contohnya T2 tolak T1. The differences between latest term and previous term lah. Macam tu dalam bahasa Inggeris. So ada dua pilihan ni, saya lagi galakkan yang kedua. N tolak 2 pula. N bahagi 2 dalam kurungan, maksudnya dalam kurungan ni, yang ni kena selesai dulu. Terma lagi, suka guna terma ni, problem ni. Okay. Sebutan pertama ditambahkan dengan sebutan terakhir. Kalau soalan dia minta T7 ataupun sebutan ketujuh. So L ni, last term ni merupakan sebutan yang ketujuh lah. Tambahkan lepas tu 7 bagi 2 kita dapat 4.5 kan. So 4.5 tambahlah dengan nilai ni. Dapat berapa? Dapat hasil tambah untuk sebutan tu. Okay. Last balik kita nak recap. Kita nak ingat balik untuk geometric progression ataupun janjang geometri. Dia ada Tn, ada juga Sn dan ada tambahan S infinity, sum to infinity ataupun hasil tambah hingga ke hingga n. Okay. Di mana sebutan pertama dibahagikan dengan 1 tolak R. R tu apa? R tu common ratio ataupun nisbah sepunya. Di mana untuk janjang ni R dengan D tu merupakan permaklah. Di mana nilai tetaplah untuk setiap satu dia punya susunan nombor tu lah. So Tn dekat sini sebutan pertama didarabkan dengan R. R tu pula dia ada N tolak 1. Di mana maksudnya kat sini kita kena pentingkan R macam R tu selesaikan dulu. R 7 tolak 1 so R 6 kan. So nilai R tu contohnya 3. So 3 kuasa 6 tu selesaikan dulu lepas tu barulah didarabkan dengan E ni. Okay.
So SN ni kita tahu S tu sum ataupun hasil tambah sebutan. So kita dia ada dua pilihan mengikut dia punya nilai R tu, nilai nisbah tu berapa. Kalau dia lebih satu, dia kena A sebutan pertama dalam kurungan, maksudnya saya tekan ni dulu, R kuasa N, di mana nisbah dikuasakan dengan sebutan. So yang ni kena selesai dulu baru boleh tolak satu. So didarabkan dengan A dan kemudian dibahagikan dengan R2 sendiri, tolak satu. So macam kalau R2 3 tolak satu, dia dapat ni lah, bagi dengan 2. Jangan careless pula, macam kita copy je R kuasa N tolak satu, nanti kita dapat A. Macam tak ada function kita nak cari SN ni ataupun hasil tambah sebutan ni. So lagi baik kita tengok betul-betul sebab tak ada pilihan macam untuk aritmetik ni. Dia antara R lebih atau R kurang. So maksudnya kat sini kita tengok dia memang simbol tambah. Simbol tambah pula. Untuk SN ni untuk hasil tambah sebutan ni ataupun ni sum of terms ni kan. Dia memang simbol tolak kan. Nampak kan? Tolak. So dia ikut macam ni. Sama ada R tu lebih besar, jadi R yang tolakkan dengan satu. Kalau R tu dia lagi kecil daripada satu, so satu tu lah yang tolak R. Maksudnya kat sini, yang dekat depan dia merupakan yang lagi besar daripada yang berlawanan dia lah. Must be bigger than their opposite between R and 1. R dengan 1. Antara R dengan 1, yang mana satu lagi besar, yang mana satu lagi besar tu lah yang letak paling depan. So dia lebih kurang sama lah. SN sama dengan kalau R tu kurang 1, A darab dalam kurungan 1 tolak R kuasa N, tutup kurungan bahagi 1 tolak R. So yang ni pun kita dah explain, so yang tu je lah untuk setakat ni. So yang ni pun nota pun macam ni je. So macam tu je lah. So macam yang ni hasil tambah ketak hinggaan ni kan. Ketak terhinggaan ataupun sum to infinity, dia jawapan dia nanti ada nombor perpuluhan. Di mana nombor perpuluhan tu boleh dijadikan pecahan termudah lah. Ada juga nombor perpuluhan yang mana kita ada belajar juga dekat AdMath ni. Kalau 0.151515 dia adalah simbol dia dekat atas dia macam ni kot. Betul tak? Siapa ingat? 0.15 kan dia maintain kan, dia sama kan 1515. Dia macam yang ni kita buat yang ni kot. Simbol macam ni. Betul tak? Betul tak? Dia macam ni. So maksudnya macam nombor yang selain dia sama 15 yang dekat belakang ni. Betul tak? Cuba komen. Betul. Tak pun cakap ke? Alright. So tu je lah. Macam tu je lah. Dia macam untuk janjang ni, dia pasal sebutan yang kita pernah belajar masa lower form dulu, di mana dia TN lah, cuma dia suruh kita cari jumlah hasil tambah sebutan, sum of the term, dan juga ada tambah sikit sum to infinity ataupun hasil tambah hingga ketak hinggaan lah. So yang tu je lah. So beza dia macam dia ada D untuk arithmetic, common difference ataupun beza sepunya, dia tolak yang terkini tolak dengan yang sebelum. Kalau ini pula dibahagikan sebab dia nisbah kan. Nisbah tu maksudnya pecahan, dia dibahagikan. So macam T2 bagi dengan T1. Latest term divided with previous term. So macam tu je lah. So thank you semua yang join. Okay, boleh stay dulu, nak prepare untuk buka kamera pun boleh. Dia macam ikut suka lah nak buka ke tak buka ke, ikut suka. So thank you yang join sampai habis sesi kita. Tahniah yang mana yang betul-betul join sampai habis tu. Power. So ada yang nak snap ke? Jemput snap. Boleh snap. So apa
feedback untuk seminar 3 hari ni? Seronok tak? Macam boleh faham tak yang mana yang baru form 4 kan? Yang dapat tahu masa yang form 4 ni currently baru sampai ni kan bab 4 dan maybe ada juga yang baru nak masuk bab 5 ni. Esok kan nanti PDPR ataupun hari ni pun ada juga yang PDPR kan. Cuba komen ke bagi tahu secara lisan ke apa feedback untuk seminar ni. Lepas tu apa cadangan seminar apa pula nak ada selepas ni? Boleh komen? Rasanya nanti kami boleh juga nak buat seminar untuk semua subjek nanti. Sebab macam ni kan, macam best juga kan seminar ni. Masing-masing kongsikan formula yang paling senang nak ingat. So untuk janjan ni kita tak sempat nak habiskan sampai ke soalan, nak tengok bentuk soalan. Just pasal janjan ni dia hanya pasal ni je lah. Sebutan dia ada Tn, Sn dan ada S infinity ni. So daripada kesimpulan kat sini, after snap ni rasanya semua boleh ni kot. Boleh faham, boleh dapat terus kan. Risau pula lagi ni. So thank you semua yang join. Awesome semua. So tutor lain pun ada juga yang dah sampai. Okay, boleh lah nak prepare tudung ke. Oh, suara ada sangkut je. Maybe antara internet saya pun ada juga sebab tadi pun ada juga lag. Tapi sepanjang present ni rasanya tak lag kot. Tapi tak apa, nanti ada ni recording dia. Untuk 3 hari ni yang sesi saya 3 dah direkod lah. Sama-sama. So ada yang nak bergambar, jom bergambar. Jom. Boleh buka kamera sama-sama. So hopefully perkongsian kali ni dapatlah semua faham. Macam ni lah, rasa lagi yakin sikit untuk AdMed. Yang mana yang form 4 tu dia macam ni lah. Dia punya dah belajar advance kan. Terus habis semua chapter form 4. Tahniah semua yang dah join. So nanti kita boleh lah nak improve grade kita. So jap kita nak stop presenting. Dan juga ni lah. Dan juga stop recording. So thank you semua. Okay, start recording.